Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau cyber trooper yang bermulut cirit-birit, tak ada masalah lagi. Paling-paling kurang pun radio car datang singgah rumah je. Tapi kalau menteri mulut cirit-birit memburuk-burukkan pasaran saham kita dekat negara luar, maka inilah yang akan terjadi. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ringkas sahaja video ini. Kalau anda masih ingat, pada 3 hari bulan Jun 2023, Rafizi Ramli iaitu Menteri Ekonomi pernah mengeluarkan kenyataan yang berrekod betapa beliau menyifatkan Bursa Malaysia ketika ini hanya dipenuhi oleh saham-saham yang tidak berkualiti, tidak berdaya saing serta tidak mendatangkan masa depan yang cerah dan bagus kepada para pembelinya. Benda ini pernah saya dan rakan-rakan suarakan. Kami pernah membangkitkan pertikaian kami terhadap kenyataan Rafizi tersebut yang kami ibaratkan seperti menembak ke kaki sendiri. Masa itu, para anak bapa ini masing-masing mengatakan kami ini palatau. Kami ini tidak ada benda lain selain daripada mencari kesalahan menteri dan sebagainya. Segala argumen kami pada ketika itu sebenarnya tidak berasas. Nah, anda tengok sendiri carta yang saya sediakan ini. Di sini anda dapat lihat Rafizi Ramli telah mengeluarkan kenyataannya pada 3 hari bulan Jun. Sebelumnya iaitu pada minggu berakhir 2 Jun, pelabur-pelabur asing telah menjual sebanyak 506 bilion ringgit equity kita dekat bursa kita. Maksudnya pelabur asing telah bawa keluar sejumlah 506 bilion ringgit dana mereka daripada bursa kita. Selepas itu, Rafizi mengeluarkan kenyataan yang telah tersebut itu. Dan anda dapat lihat sendiri, pada minggu bertarikh 9 Jun, minggu berakhir 16 Jun, minggu berakhir 23 Jun, dan minggu berakhir 30 hari bulan Jun, semuanya mencatatkan pengeluaran dana asing daripada bursa kita secara berjemaah. Sangat-sangat banyak. Jumlahnya berapa? Sejak Rafizi mengeluarkan kenyataan yang tidak masuk akal itu, bursa kita telah kehilangan dana asing berjumlah 1.233 bilion ringgit. Bukannya murah, 1 bilion lebih. Dan jumlah dana asing yang telah lari daripada negara ini sejak awal tahun ini telah pun melebihi angka 4 bilion ringgit. Sebab itulah ringgit kita ketika ini sangat-sangat lemah sehingga dinobatkan sebagai mata wang yang paling lemah di rantau Asia. Bukan Asia Tenggara, di rantau Asia. Mana tak lemahnya bang? Sampai 4 bilion ringgit dijual oleh pelabur-pelabur asing ini. Mereka tarik dana mereka keluar. Dan untuk bulan Jun ini sahaja, jumlahnya 1.233 bilion. Kalau kita campurkan dengan minggu berakhir 2 Jun itu, jumlahnya sudah menghampiri 1.8 bilion ringgit. Sangat-sangat menakutkan. Dan inilah secara langsungnya kesan daripada kenyataan tak masuk akal dan tak berfikir panjang oleh Rafizi Ramli seperti mana yang telah tersebut itu. Ini masalah besar tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mana mungkin para pelabur ini nak melabur dekat negara kita sekiranya kalaulah menteri kita sendiri kata saham-saham kita ini tidak menarik, tidak bagus dan sebagainya. Cuba anda masuk ke dalam sebuah kedai. Tiba-tiba tokek kedai itu kata, oh you tak payah belilah barang-barang dekat kedai I. Barang-barang kedai I ni semua nak expired. Semua barang-barang lokal, barang ciplak, barang tak elok dan sebagainya. You nak beli ke barang-barang tersebut? Confirm tak beli punyalah. Dan inilah yang tengah berlaku dekat bursa kita. Bezanya, kalau kita pergi ke kedai dan toki tu cakap macam tu, kita cuma tak beli, kita tak jual apa-apa. Tetapi bila Rafizi mengatakan sedemikian, pelabur-pelabur asing ini iaitu pelanggan-pelanggan ini bukan sekadar tak nak beli baru, tetapi mereka jual lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tolonglah. Inilah bahananya bila kita dapat para menteri yang boleh kita katakan seperti kera mendapat bunga. Seperti kera mendapat bunga di mana mereka ini mendapat satu benda yang cantik tetapi mereka tak reti nak guna, mereka tak reti nak pelihara, mereka tak reti nak jaga betul-betul. Sekali lagi, ini bukan status berkenaan dengan mencari salah politik. Tidak. Bila kita berbicara tentang ekonomi negara ini, this is beyond politics. Ini mengatasi masalah politik, kepartian dan sebagainya. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai pengetahuan dan kesedaran, kita kena tahu betapa perkara-perkara sebegini adalah sangat tidak sihat untuk ekonomi negara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tolonglah berhenti daripada mengeluarkan naratif-naratif syok sendiri. Tolonglah berhenti daripada sekadar untuk menang debat dan nampak macam bagus. In the end of the day, inilah natijahnya. Tetapi kita nak buat macam mana, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Selagi mereka itu masih lagi menjadi kerajaan, menjadi menteri. Bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.